Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, saya rasa ramai lagi sahabat-sahabat yang baru sampai, yang baru sampai dari masjid, baru balik dari masjid kan. Ada yang masih lagi sedang makan tengah hari. Walaupun begitu, seperti biasa 2:30 petang tetap kita on kuliah kita seperti biasa. Mudah-mudahan ada manfaat di dalam program kita. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, bermula pada hari ini insya-Allah kita akan mulakan siri kuliah pengajian, ya, isu-isu semasa dan amalan sepanjang Ramadan. Bukan isu-isu semasa, isu-isu puasa. Minta pada Ustaz Alik betulkan balik, isu-isu puasa. Bukan isu-isu semasa. Isu semasa tu cerita lain, saya tak campur tuan. Saya cerita bab puasa je. Kan Ustaz Alik silap type tu tuan. Baik, insya-Allah kita akan membicarakan tentang puasa. Jadi sebelum sahabat-sahabat kita ni masuk, kita borak-borak lah dulu. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Kan suka lagu tu kan, insya-Allah. Tapi saya dalam banyak-banyak lagu Ramadan, macam-macam lagu Ramadan kan. Ramadan bulan yang suci, rahmat melimpah dari ilahi. Macam-macam lagu, ada satu lagu Rabbani Ramadan juga. Tapi lagu yang paling saya seronok dengar ialah lagu daripada Orkes Sinar Murni tentang Ramadan dan tentang bacaan Quran. Terdengar suara indah menawan, irama merdu getaran iman, membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Indah jelita menawan hati, lidah berkata Allahu Rabbi, insan kan hidup aman dan tenteram demi mulianya bulan Ramadan. Seronok kan? Terdengar indah di jiwa raga, irama khusyuk getaran iman, bagai di syurga malaikat berjaga, dikawal bidadari semua sebaya. Bagai di syurga malaikat berjaga, dikawal bidadari semua sebaya. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan buat lagu-lagu ni nanti. Saya akan nyanyikan sepanjang Ramadan, nanti kita pasang lagu ni. Dan kami telah menyediakan pelbagai rancangan untuk tuan-tuan sepanjang Ramadan, antaranya tadarus Al-Quran daripada pelajar tahfiz, pelajar pondok, pelajar dewasa, untuk kita sama-sama bertadarus Al-Quran bersama dengan kami. Dan juga kita akan sediakan program bermula jam 5:30 petang. Akan ada program lagi ceramah bersama dengan penceramah jemputan di sepanjang Ramadan ini insya-Allah. Begitu juga kami akan mengadakan siaran langsung, ya, FB Live, solat tarawih, doa ketika berbuka puasa, ya, program ketika berbuka, macam-macam tuan-tuan, khas untuk tuan-tuan sidang penonton yang sentiasa bersama dengan saya. Untuk makluman tuan-tuan, dalam sehari dua ni Facebook kami masih lagi digodam, masih lagi kena kacau. Banyak yang tidak dapat notification, banyak yang tak tahu kita punya Facebook wujud, banyak yang dah terputus hubungan.
Ya, kebiasaannya kita bersiaran, ada rancangan kita pada minggu lepas ditonton sejumlah 1.6 juta orang. Ya, misalnya Ustazah Endon, 1.6 juta viewers yang menonton rancangan beliau. Tapi hari ini tinggal 4,000 je tuan-tuan. Daripada 1.6 juta tinggal 4,000. Ceramah saya boleh pergi 80,000, 90,000 viewers. Sekarang hanya boleh mencecah 15,000 saja. Jadi itulah nasib kita punya FB. Tak habis-habis diserang, tak habis-habis diblok, tak habis-habis disekat. Jadi apapun kita teruskan dakwah kita, sebab kita yakin Allah Ta'ala akan meluaskan, melapangkan urusan kita. Terima kasih kepada Yayasan Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang membawakan rancangan ini kepada kita semua. Terima kasih pada Datuk Rosli. Jadi bagi tuan-tuan yang ingin berkorban pada tahun ini, kita daftar awal, kita masuk awal, tuan-tuan boleh korban, dan tuan-tuan boleh hubungi nombor-nombor yang tertera di hadapan tuan-tuan depan saya sekarang ni. Boleh hubungi nombor ni untuk menyertai korban. Baik, Alhamdulillah, Karim Jamil, Mahani Ani, Fadli Maksyah, Nurul Huda, Abdullah, Junaidah, Hasan, Siti Aisyah, Mawar Merah, Nasir Ron Ori, Tukimin Ramli. Kuranglah pendapatan ya Ustaz. Sebenarnya Tukimin Ramli, saya tak cari pendapatan daripada Facebook Live. Bukan. Saya ada beberapa syarikat yang melantik saya sebagai duta. Daripada jualan duta tu pun saya dah, untuk menampung diri saya dah cukup. Saya bukan cari makan daripada FB Live ni. Saya FB Live ni untuk saya buat kuliah, untuk saya bagi info tentang sekolah saya. Bukan saya cari makan dengan FB Live. Saya ada pendapatan saya sendiri. Saya pun berniaga juga, usaha juga. Jadi mulut tu elok-elok sikit. Ya, Tukimin. Kalau rasa-rasa fake account, pergi berambus. Kami datang sini, kami nak mengaji. Ya, saya bukan cari makan. Saya dah 30 tahun berceramah. Nak tahu apa kerja saya, mai duduk di bawah. Apa punya fahaman? Nak kata bodoh dah tua. Baik, tuan-tuan. Rosiah Cik, Assalamualaikum. Alhamdulillah, dari Pulau Indah. Nur Aziah dari juga terima kasih. Nurid Rashid, terima kasih Nurid Rashid. Mawar Kasih, Suryati Surir, Syarifah Habibah, terima kasih. Siti Najian, dapat lagi sama-sama. Hafizul Hasmi, Syakila RN. Okey. Assalamualaikum Diuk, terbaik Ismail Hashim. Manusia mana ada yang dapat kepuasan selain pada PhD itu yang ada pada manusia. Orang nak cerita bab puasa, dia pergi cerita bab pendapatan. Ada ke saya minta duit pada tuan-tuan ni, bagi kat saya sekali dengar ceramah RM10 seorang? Tak ada ah. Apa punya nak bagi untuk sekolah, bukan untuk saya. Tak bagi pun sudah, apa masalah? Apa dia ingat kita ni cari makan kat sini, tuan-tuan? Kita duk bagi kuliah ni dah 30 tahun, pun tak beranak lagi ke mak? Okey, jadi cakap tu berhati-hati. Tak tahu duk diam-diam. Baik, Fadli Maksyah, betul Ustaz. Ustaz Les bukan cari makan, tapi nak saya buat ilmu. Kami selalu dapat, ya, sejak pandemik ni. Baik. Yazu Kijijo, tak sabar tunggu Ustaz kat drama Mamat Khalid. Tak ada ceramah saya berlakon. Sama juga. Apa ni tak ada otak ni, tuan-tuan ni. Baik, kita akan membaca tentang isu puasa je. Bermula pada hari ini, Fazli Maksyah. Bermula pada hari ini kita akan belajar bab puasa ya. Insya-Allah. Jadi kita akan mulakan daripada bahagian pertama. Jadi tuan-tuan boleh ikuti kuliah kita insya-Allah pada 2:30 petang. Dan akan diberitahu kelak jika ada pertukaran tarikh dan sebagainya. Kita akan buat tulis siri 1, siri 2 ni
adalah siri pertama, siri 1. Baik. Kefarduan bulan Ramadan. Baik. Puasa ini mula diwajibkan pada bulan Syaban, tahun yang kedua Hijrah. Wajib puasa tu tahun 2 Hijrah. Sebelum daripada kita diwajibkan berpuasa umat Islam ni, sebelum tu telah diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum daripada kita. Dah diwajibkan dah. Cuma diwajibkan kepada kita berpuasa. Menurut satu maknanya Rasulullah berpuasa 9 Ramadan. Dan ada yang mengatakan 8 kali Rasulullah berpuasa sebanyak 29 hari, dan ada sekali 1 bulan Rasulullah berpuasa 30 hari. Ada pula yang mengatakan bahawa 2 atau 5 kali saja yang sebulan penuh. Ini tempoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar cerita lain sangkut pula. Kita sini cuba lain sangkut ke ustaz? Okey, kita cuba tuan-tuan maklum sini nak hujan ke apa, saya pun tak tahu tuan-tuan. Jadi kita harap lain cun. Minta maaf pada Fauzi Zaini, lain tak cun. Kita cuba sekarang, mudah-mudahan tak sangkut lah tuan-tuan, sebab kita dah nak mulakan lagi pengajian kita ni, pengajian Ramadan kita ni. Jadi kita ulang balik, puasa ni bila diwajibkan? Bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Nabi Muhammad berpuasa wajib bulan Ramadan ni berapa kali? Kalau orang tanya kita jawab, Rasulullah berpuasa sebanyak 9 kali. 9 kali Ramadan. Gitu. 8 bulan 29 hari, 1 bulan 30 hari penuh. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, lain putus-putus. Dah okey dah kot. Saya rasa dah okey dah kot. Lina Hamzah kata alhamdulillah dah okey. Fazli Masya, alhamdulillah kak, nanti dengar best. Kan. Okey. Okey lagi. Nur Azizah kata okey. Farah Anshura pula kata lain sangkut. Liana Ipan dikata Alusta lain clear. Lagi lain dipaham cantik. Okey, saya teruskan ya. Baik, yang kedua, Ramadan. Ramadan, orang Arab dulu dia meletakkan nama-nama bulan, nama-nama perkara ni bertepatan dengan sesuatu peristiwa. Contohnya, maka letaklah tahun ini, letaklah tahun itu. Ramadan ini bertepatan dengan musim panas. Ya, Ramadan yang membawa maksud panas terik matahari. Nama dia Ramadan. Panas terik matahari. Ada juga yang mengatakan dinamakan bulan Ramadan sebab pada bulan ini membakar dosa-dosa yang telah dilakukan. Sebab itulah namanya adalah nama Ramadan. Yang pertama, maksud Ramadan itu ialah panas terik matahari. Yang kedua, Ramadan itu membawa maksud panas yang membakar dosa-dosa. Itu makna Ramadan. Jadi kita yang sedang mengikuti pengajian kita ni, mudah-mudahan kita dapat faham dah. Tadi kita belajar tarikh permulaan puasa. Kemudian kita belajar apa makna Ramadan. Yang ketiga, apa makna siyam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sebut betul-betul. Yang kita sebut ialah siyam, bukan siam. Si itu siam. Siyam tabal, puasa. As-siyam maksudnya ialah, ataupun as-saum maksudnya ialah menahan diri daripada sesuatu.
Daripada segi syarak ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sampailah tenggelam matahari. Itu makna puasa. Apa dia puasa? Puasa ialah menahan diri, imsak. Kita sebut imsak, menahan diri daripada makan, daripada minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Bila bermula daripada terbit fajar sampailah tenggelam matahari tadi ini, maka masuk waktu maghrib. Itu tarikh atau tempoh untuk kita berpuasa. Itu makna saum, ataupun kita sebut tadilah siyam, saum. Baik. Yang seterusnya, hukum berpuasa Ramadan. Hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah fardu lah. Wajib dah puasa. Kutiba, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu semua. Alaikum, atas kamu semua. Atas kita semua ni untuk kita berpuasa. Hukumnya wajib. Baik. Rukun ataupun fardu puasa ada dua. Pertama, kita sebut berniat pada malam hari. Malam ni niat, besok aku nak puasa. Contoh dia. Sebab tu orang dulu-dulu kalau selepas sembahyang tarawih tu dia sebut nawaitu sauma ghadin an adai syahri ramadan, semua sebutlah fi hazihi sanah, semua sebut. Saja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Tok Bilal tolong sebut. Sekarang ialah banyak-banyak ustaz kata bida'ah lapar lah, pakat tak sebut, lupa. Padahal cantik dah. Yang kedua, rukunnya ialah imsak, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu rukun dia. Baik. Kenapa niat puasa mesti ada? Kenapa niat puasa fardu mesti ada? Kerana nak membezakan antara puasa fardu dengan puasa sunat. Yang kedua, nak membezakan antara berpuasa ataupun saja-saja tak nak makan. Orang saja-saja tak nak makan, dia tak sebut saja aku tak makan kerana Allah Ta'ala, dia tak sebut. Dia macam tu. Makan, aku tak nak makan. Nampak? Din, makan, aku tak mau makan, aku diet. Mana ada orang diet, saja aku diet kerana Allah Ta'ala? Tak ada. Tapi saja aku puasa esok hari di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Nak meneguhkan bahawa engkau tu nak puasa Ramadan. Nak menguatkan, nak mengatakan bahawa engkau tu puasa Ramadan. Nak membezakan antara puasa fardu dengan puasa sunat. Maka kita pun niat dalam hati kita, aku nak puasa. Baik. Persoalan dia, Ustaz, saya niat puasa sebulan. Habis tu kemudian saya datang haid. Ni orang perempuan lah. Macam mana, Ustaz? Apa kena mengena puasa dengan haid? Orang lelaki boleh direct puasa. Kenapa kami tak boleh puasa kalau datang haid? Padahal puasa je pun tak makan, tak minum. Pasal apa? Orang haid tak boleh puasa. Okey, ni pun banyak tanya juga. Sebab apa macam tu? Sebab saya kata macam ni, sebab Nia Sari cantiklah pula baju ustaz tu. Baju raya. Jadi sebelum puasa saya pakai tu. Kan? Takut tak sempat raya, baik saya pakai tu. Jadi inilah baju tuan-tuan. Saya tak ada baju apa yang rasa nak pakai. Boleh pakai menyejukkan mata hati orang, pakai. Okey, alhamdulillah, rezeki pada Allah pakai tuan. Ya. Sebab tu siapa yang bagi baju kat saya pakai. Ya, pakai dalam live lagi. Nak tunjuk seronok saya dapat baju. Ni tak lama lagi ni Ustaz Alip banyaklah hantar kuih semprit ni. Kuih bakar, kuih semprit, putu kacang.
Yang mana dah order tu main hantar kat saya lah. Senang ni tuan-tuan, langkah berjimat cermat. Baik, sebab ada orang perempuan bila datang bulan Ramadan dia sanggup makan pil penahan haid. Dia sanggup. Walaupun selepas dia berhenti makan tu haid dia akan kacau bilau. Tak apalah, dia kata janji aku nak puasa penuh. Tuan-tuan yang saya hormati, perempuan haid tidak boleh berpuasa. Kerana apa? Kerana ta'abbudi. Apa dia ta'abbudi? Kerana mematuhi perintah syarak. Bila Allah kata orang perempuan yang haid jangan puasa, tak payah puasa. Allah bagi cuti. Nama dia apa? Nama dia ABC. ABC. Allah bagi cuti. Jadi bila Allah Ta'ala bagi cuti, tak payah puasa, bukannya berdosa. Jadi saya nak puasa penuh, Ustaz. Walaupun awak tak puasa penuh kerana haid, tapi pahalanya ganjaran sama. Puasa penuh lah juga. Nanti kau qada kau dapatlah penuh. Allah Maha bijak. Orang perempuan lah puasa yang paling teruk. Mana nak jaga anak, mana mengandung, mana menyusu budak. Nak puasa apa duk nyusu budak? Nak puasa macam mana ni mengandung ni? Allah ni Maha baik. Tu usah puasa. Nanti kau qada. Nanti kau bayar fidyah. Nah, anda jangan orang perempuan kata kami ni lemah lah, tak dapat puasa. Buat macam mana? Yang tak bagi puasa pun Allah. Yang mendatangkan haid pun Allah. Jadi pandang baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan kita duk rasa leceh ke apa. Tak. Allah nak bagi rehat. Orang perempuan lah yang paling teruk. Puasa, nak masak lagi, nak puasa lagi, nak hantar anak sekolah lagi. Jadi Allah bagilah kita cuti, rehatlah seminggu. Baik, kita raikan dulu sahabat-sahabat kita yang banyak masuk. Yahya Zamri ABC, jangan sebut Ustaz, pantang dengar. Bulan puasa tak ada ABC, bye-bye, hai-hai kan. Siti Aisyah, saya pernah pergi pondok Ustaz tahun 2019, rombongan Cikgu Tadika Mawadah Baling Kedah. Masa tu saya jumpa Kak Ustaz, subhanallah, kami dilayan sangat baik oleh petugas di situ, dapat melawat warga pondok. Seronok, terima kasih daripada Siti Aisyah dari Baling Kedah, terima kasih. Kemudian saya tengok lagi kalau ada soalan. Aisyah Johari line clear, okey. Bangsa line clear, sahabat bernam pun okey. Situ Kota Baharu okey, semua okey. Panglo Fazli Maksyah pun dari Pulau Pangkor pun mengkhabarkan line semua clear. Jadi tuan-tuan jika ada soalan dan sebagainya boleh tuan-tuan kemukakan di bawah. Ada lagi jelas Ustaz. Okey, tidak ada soalan nampaknya. Baik. Fadli Maksyah, Ustaz, nak tanya macam mana dengan orang yang berpuasa tapi memutuskan silaturrahim. Ayat ni yang saya takut. Bukan setakat puasa. Masalah orang yang putus silaturrahim ni, semua ibadat kacau. Dia ada dua, Fazli Maksyah, dia ada dua. Satu, tak sah. Semayang tak sah, puasa tak sah. Tak sah lah semayang, ada tek cicak kat baju, tak sah. Ada tek cicak tengah-tengah duk tahiyat, ada tek cicak ke duk atas baju, tek kucing ke, tak sah. Tengah-tengah semayang terkentut, tak sah, batal, tak sah. Satu lagi, bukan tak sah, tak diterima. Semayang sah, pahala tak ada. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang puasa berapa ramai, tapi dia tak dapat apa-apa melainkan dia dapat dahaga dan lapar. Makna pahala tak ada. Pahala tak ada. Pasal apa tak ada pahala? Saya jelil lidah, minta maaf lah, saya jelil lidah.
ngumpat. Habis pahala bagi ke orang. Puasa sah tapi tak ada pahala. Tu yang kita takut tu. Termasuklah tadi untuk memutuskan silaturahim. Dah tak bercakap dengan mak, bertahun-tahun tak balik rumah, puasa rajin, tapi dengan bapak putus, breakdown, semua break. Sama Islam gaduh. Tu jaga-jaga tu tuan-tuan yang saya hormati. Ada lagi kita fokus dengan ceramah makcik sekalian. Okey, Nurisa Ahmad. Okey, cantik baju raya ustaz. Cantik baju raya. Ada lagi soalan? Nampaknya tidak ada soalan. Okey, tak ada soalan, saya nak sambung lagi. Nur Azaziah Wan Aziz, dah lama ustaz tak muncul, ditanyalah ustaz. Okey. Yalah. Alhamdulillah, terima kasih. Tak apa. Tak boleh keluar dalam TV, kita ada Facebook kita. Kita keluar dalam Facebook saja pun okey. Janji dakwah sampai. Tak ada orang lain pun, orang lain masuk. Tak apa, tak kisah apa langsung tuan-tuan. Yang penting dakwah berjalan. Dan kita ucap terima kasih, selamat maju jaya pada mereka. Tak apa. Ya. Cuma saya minta maaf jika waktu saya menjawab soalan, waktu bagi kuliah tu ada menyentuh isu sensitif, menyentuh golongan yang tertentu, saya minta maaf lah. Saya minta maaf. Okey. Tak apalah tuan-tuan. Kita bukan cari makan dengan TV macam si orang tadi cakap. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi makan ni. Saya mengajar di sekolah. Saya ni cikgu sekolah. Dah ada gaji saya. InsyaAllah. Cukup. Tak cukup, kita korek lah mana patut. Okey. Baik. Fida MRF Slim Riba okey. Rosiah Ben, Hero Anaben. Hero Anabun. Okey. Farouk Ashura nak pergi ke Al-Barakah, boleh. Rosmah Hassan Basri, ustaz puasa tak tinggal tapi tak solat, apa hukum? Relax ke yilek? Yilek, tak ada apa. Yilek. As-salatu imaduddin, semayang tiang agama. Kalau engkau tak semayang, waman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan semayang, dia mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang tinggalkan semayang, dia meruntuhkan agama. Agama runtuh kalau tak semayang. Habis tu nak letak di mana puasa? Puasa rajin, semayang tak mau, habis lah. Semayang tu tiang, baru datangnya apa nama, bumbung, atap semua, dinding semua. Dewi Astia, ustaz doakan saya semoga cepat dapat rezeki dengan jodoh. Saya dari Indonesia ustaz, insya-Allah, mudah-mudahan. Assalamualaikum Datuk, kalau saya nak niat sebulan tapi saya ada cuti ABC, perlukah saya ulang niat semula bila selesai ABC mawar AD? Dalam mazhab kita, dalam kita punya berniat puasa, setiap malam kita niat, itu yang paling afdal. Setiap malam kita niat. Tetapi taklah kita salah untuk niatkan puasa Ramadan untuk sebulan, untuk kita cover misalnya. Jadi tiba-tiba kita datang ABC, adakah kita nak niat semula? Kita niat dah sebulan tadi kan, sebulan lah. ABC tu kebetulannya datang dalam tempoh bulan tu, kira bulan jugalah, kira okey lah tu. Cuma yang paling afdalnya kita niatlah setiap malam. Itu yang paling bagus sekali. Baik, kemudian
Muhsin Muhammad, Ustaz jelaskan tentang swab test COVID-19 ketika berpuasa. Adakah terbatal atau sebaliknya? Dia ni Muhsin Muhammad, dia ada dua, satu zahir, satu batin. Mulut yang zahir, rongga mulut yang zahir dan rongga mulut yang batin. Okey. Yang zahir tu apa? Ni hak di luaran ni. Selagi mana duk berlega dalam kawasan ni, tak batal lah kalau duk berlega dalam kawasan ni. Sebab tu bila kita nak ambil wuduk, kita kumur, buang. Kita telan tak? Tak telan. Bila tak telan, dia tak masuk rongga batin, tak batal lah. Sebab tu kita berkumur, buang, tak apa. Tak apa. Macam kita bersugi, pas sugi kita kumur-kumur, buang, tak apa. Bukan kita telan. Yang batalnya memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, masuk sini. Yang tu batal. Sebab tu ada juga yang makruh, berkumur yang berlebih-lebihan. Dia masuk tu sampai ke dalam ni, telan, batal pula lah. Sebab tu jangan berlebih-lebihan. Buat ke depan sudahlah, nama dia rongga yang zahir, tak batal lah. Okay, sebab tu kalau saya bulan puasa misalnya ni spek mata saya letak dalam mulut, tak batal, tak telan, tak apa. Tapi kalau saya jolok, pergi ke dalam ni, pergi sini, batal. Sebab tu kita kena belajar tahap mana yang anggota rongga zahir tadi dengan rongga batin. Masalah swab ni dia naik ke atas ni. Saya dah berapa kali kena swab, lupa tuan-tuan. Baru ni masuk TV pun kena swab. Dia memang kena swab sekali sini, dalam sini sekali. Jadi masalah swab ni saya no comment. Saya tak nak bagi jawapan sebab saya bukan ahli. Jadi tanyalah pada yang ahli. Saya malas jawab. Masalah COVID, masalah vaksin, tuan-tuan jangan tanya. Saya tak mau jawab. Tanya pada yang ahli. Saya tak layak untuk menjawab. Saya tak layak. Bukan ahli. Ada orang yang lebih ahli. Suruh mereka jawab. Saya tak mau. Tuan-tuan tanya saya isu apa berkaitan ni, tak mau. Saya tak mau jawab. Suruh mereka jawab. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya masalah COVID ke, vaksin ke, saya tak layak jawab. Saya bukan ahli. Saya mengaku saya bodoh. Depa je pandai. Sebab tu saya banyak diam. Dapat surat cinta lah, apalah. Masing-masing di akhirat jawab. Okey. Jadi saya jawab situ saja untuk soalan daripada Muhsin Muhammad. Mana dia yang dikatakan batasan yang jatuh kepada batal atau tak batal? Macam korek hidung sikit sini tak batal lah. Bukannya sampai ke dalam perut tu. Sebab ada orang yang duk korek hidung, duk kata batal. Datang sini batal apa? Duk korek batal apa? Lain kalau jari dia panjang sampai masuk dalam perut, itu lain cerita. Kan? Itu kita tengok mana dia anggota zahir, mana dia anggota batin, rongga yang zahir dan rongga yang batin. Kami Sakimi. Sekarang pantai dalam dah okey. Malam nanti teman sampai balik Ipoh insya-Allah. Pergi rumah anak sajian kita ni. Halimatun Sa'ad, kalau datang bulan pun macam puasa juga ke Ustaz? Kalau makan anak ternampak kata mama tak puasa. Tak apa. Dah tak boleh puasa makan lah Halimatun oi.
Tapi janganlah tunjuk ke orang. Pergi makan kat restoran, tunjuk, "Oi, tak puasa." Period. Janganlah. Kita ada bilik pantry, makan di pantry lah. Dan kita pun bila tengok orang perempuan tu makan di pantry, di pejabat, jangan duk usik pula, "Oi, tak puasa." Malulah dia. Biasalah. Isteri hang pun haid, mak hang pun haid, anak dara hang pun haid, hang duk usik perempuan lain haid. Apa? Relax lah, brother. Cuma jangan menunjuk. Walaupun dia tak puasa, tapi dia tetap masak kan? Walaupun perempuan tu tak puasa pasal haid, dia masak kan? Anak dia yang puasa makan, suami dia yang puasa makan. Orang yang dia sediakan makan, dia masak tu pun dia dapat pahala. Sebab orang yang berbuka tadi makan, masih dapat pahala. Jadi makcik-makcik opah-opah yang datang haid tu, tak boleh puasa, masih dapat pahala dengan jalan yang saya sebutkan tadi. Jangan sedih-sedih semua. Salihah Saad, saya tak mengumpat ustaz. Bagus Salihah. Okey, Halimah Hanafi, bagus, terima kasih. Betul ustaz. Adik kepada abang saya, dia dah tak mengaku abang dia. Abah saya abang dia yang sulung, dia cakap buang saudara. Qati'ur rahim, tak boleh masuk syurga. Beritahu kat dia, nak masuk syurga, nak masuk syurga, sambung silaturrahim. Nurul Iliana, ustaz nak tanya kan, jangan tanya soalan tengah berjalan ni tuan-tuan. Suryati Zakaria, isteri yang puasa terpaksa memasak untuk suami kerana suami tak puasa. Apa hukumnya? Jika tidak diendah kena pukul. Sekadar ingin tahu lah. Bukan jadi pada Suryati. Kalau dia puasa, dia terpaksa memasak kerana suami dia uzur yang membolehkan suami dia berbuka puasa, tak apa. Suami sakit, tak boleh puasa, terpaksalah dia masak, tak apa. Ataupun seorang isteri yang dipukul kalau tak masak, tak apa, dia dipukul. Yang salahnya dia yang tak puasa dengan sengaja, yang tu baru salah. Yang berdosanya siapa? Suami yang tak puasa, yang tu berdosa. Tapi kalau dia dipaksa untuk memasak sedangkan dia berpuasa, nak buat macam mana? Dia pun tak mau. Macam orang yang berniaga pasal Ramadan, dia masak, dia cari rezeki. Pukul 6 buka dah. Orang beli 6.15, orang beli nasi dia, air katira dia. Semua yang datang beli tu puasa ke? Tak puasa juga ada. Adakah berdosa yang berniaga tu? Tak. Mana dia tahu hang puasa tak puasa, aku jual je. Jadi gitu kaedahnya. Okey? Baik. Melainkan kalau dia seronok masak pada orang tak puasa, melainkan dia rasa seronok pada suami dia sebab suami dia bagi duit, dia pun masak pasal apa? Suami dia bagi barang mah. Aku tak puasa, hang masak kat aku bagi barang mah. Oh, dengan bersungguh, itu syubhah. Dia redha kan? Dia redha tu. Tu tak mau. Jangan redha lah. Baik. Yahya Zamri mengumpat punca perpecahan keluarga dan berantakan. Fazli Maksyah, keluar dulu ustaz, baru balik rumah. Silakan Fazli. Perempuan yang solat kena rapatkan kaki semasa berdiri. Boleh ke kalau kita buka sedikit? Boleh lah. Siapa yang kata kaki mesti rapat ni? Buatnya dia gemuk. Kalau betih dia besar, paha dia besar, nak rapat macam mana? Pening kepala kita ni tuan-tuan. Tak semestinya wajib nak rapat dah. Tengoklah kepada orang. Buatnya rapat-rapat dia tak balance, tumbang. Satu sah tumbang. Nasib baik sekarang sah je jauh. Janganlah ajar macam tu. Bukan semua orang boleh rapat. Ada orang sakit tak boleh rapat. Ada hak gemuk tak boleh rapat. Aduh, pening kepala kita ni. Tuan-tuan yang saya hormati, bagi tuan-tuan yang ingin membuat ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan, tuan-tuan boleh layari Facebook mereka.
layari Facebook mereka. Ataupun hubungi Haji Rosnah pada nombor yang tertera di hadapan ni. Fazli Abdul Razak, sentuh sikit bab fidyah Ustaz. Baik. Yang pertama sekali, fidyah dengan sebab kita ni meninggalkan puasa pada tahun lepas. Tahun lepas Ramadan tu tinggal 10 hari. Baru qada 4 hari. 6 hari tak sempat. Nak masuk Ramadan. Dah nak masuk Ramadan tahun ini. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin 4 hari. Selasa puasa. Mana nak sempat qada? Dia hutang 3 hari. Pulun juga lah 3 hari dia berhutang. Aku ni setahun Tuhan bagi aku masa untuk qada, aku tak buat. Sekarang baru aku, aduh, akhirnya tak sempat nak habis. Dah masuk Ramadan esok lusa ni. Maka berapa hari? 3 hari. 3 hari fidyah lah, 3 cepat. Puasa kena qada juga 3 hari. 3 hari kena qada ya tahun depan. Fidyah kena lah, pasal dah malangka tahun. Kena 3. Tahun depan tak qada lagi. Puasa kekal 3 hari tu. Fidyah naik 6. Tu fidyah. Ataupun satu perempuan yang menyusu. Anak dia yang mengandung anak dia, kalau dia puasa, anak dia sakit. Kalau dia puasa, anak dia sakit susu, tak ada, maka dia tak puasa lah. Dia kena qada, dia bayar fidyah lah pada tu. Pasal dia buat kerana anak dia apa sakit. Puasa tadi, tinggal tu. Fidyah juga. Ataupun orang yang dah memang tidak dibenarkan ataupun tidak boleh lagi berpuasa. Misalnya seorang yang koma. Okey. Dah bertahun-tahun koma dah, bayar fidyah. Ataupun orang yang dah memang tak boleh nak puasa, dah sakit, bertahun-tahun dah sakit, nak bayar fidyah. Tak payah puasa dah lah. Ini jenis-jenis yang dikatakan sebagai fidyah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bagi tuan-tuan yang ingin mengadakan korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, tuan-tuan boleh hubungi di talian yang tertera ya, 0199384005, 0198634005, 0193804005. Banyaknya 005. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu sajalah. Terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan Tuhan merahmati kita. Ingat, 2:30 petang kita akan bersiaran cerita tentang Ramadan sahaja. Doa jawab Ramadan. Tuan-tuan boleh menonton di FB Live ini. Terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang membawakan rancangan ini. Mereka yang membawa korban untuk anda buatkan korban di Malaysia dan di luar negara. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.